Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya, Cikgu Hafizah akan terangkan sedikit tentang kerjaya dalam bidang STEM. Ramai orang tertanya-tanya, apa itu STEM kan? STEM ni biasanya kita akan ada start daripada anda ambil sains dan matematik. Apa itu STEM? Mari kita tengok apa itu STEM. STEM itu adalah singkatan daripada Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Kita belajar daripada sekolah menengah hingga sekolah rendah juga. Daripada sekolah rendah kita dah ada STEM ni sebenarnya. Adakah anda perasan atau tidak? Mari kita tengok kenapa kita perlu pilih STEM. Kenapa kita pilih STEM? Yang pertama adalah ruang kerjaan terbuka luas. Kerjaan STEM ni dia luas sangat. So, banyak sangat pekerjaan dalam bidang STEM ni. Kalau awak tengok, nanti ada banyak. Contohnya kita selain daripada bidang sains dan matematik, ada juga ahli ekonomi pun bawah bidang STEM juga. Awak nak jadi, sekarang semua orang suka main game kan? So, awak nak jadi gaming pun melalui bidang STEM. Yang kedua, STEM ni diperlukan banyak sektor. Kalau contohnya sektor perisian paling banyak lah. Tetapi sektor-sektor lain pun banyak juga. So, kerjaya STEM ni dah meluas. Sekarang awak semua pakai gadget. So, banyak sangat benda yang menggunakan STEM. Contohnya, awak install Play Store dalam semua itu siapa yang buat Play Store? Itu adalah orang yang ambil dalam bidang STEM. Contohnya awak tengok dalam 1 bulan je dah ada laptop perisian baru, ada yang touchscreen, ada juga yang telefon, macam-macam kan. Oppo Reno lah, iPhone Pro lah dan sebagainya. Itu semua melalui kejadian daripada kerjaya STEM kan. Kalau kerjaya STEM ni semakin meningkat, so banyak lagi teknologi yang baru yang akan keluar. STEM ni sebab dia kemahiran campur dengan sains, so gaji dia sangat lumayan. So, anda luar sana anak-anak tu, dia kata 1, 2, 3, so awak dah boleh tengok. Kerjaya STEM ni bukan saja daripada sains dan matematik, tetapi banyak juga yang lain. So, awak boleh juga cari dekat YouTube, apa itu kerjaya STEM. Itu tentang STEM. Kenapa kita pilih STEM? So yang ini formal. Daripada STEM biasanya kita ambil aliran sains, lepas tu awak memang minat. So biasanya orang akan tahu dalam bidang perubatan kita akan jadi doktor. Contohnya doktor pakar bedah, doktor haiwan. Lepas tu doktor gigi. Semua doktor ni mesti ambil STEM. Selain daripada doktor, kita ada jururawat, ada juga awak pergi hospital, awak buat X-ray. Itu semua dalam bidang STEM. Lepas tu, awak ambil darah dekat hospital ataupun dekat klinik kesihatan. So, yang sekarang ni, awak ambil vaksin. So, yang cocok vaksin tu adalah jururawat. Dan dia adalah pakar perubatan. Tak semua orang boleh main cucuk-cucuk je dekat awak kan. So, mesti mengambil aliran STEM. Selain bidang perubatan ni, kita ada juga kita ada kejuruteraan bio perubatan, lepas tu kita ada kejuruteraan komputer perubatan, ada banyak lagi sebenarnya, mikrobiologi, lepas tu kita ada lagi biotek. So, selain daripada yang cikgu terangkan ni, bidang perubatan ni luas sebenarnya. So, kalau awak tengok, awak type saja dekat YouTube tu, bidang perubatan, so ada banyak yang akan keluar. Yang seterusnya,
Tak, tak jauh daripada sains dan matematik ni mestilah kejuruteraan. Okey, kejuruteraan ada banyak. Sekarang ni dah banyak lah. Dulu-dulu masa awal-awal dia ada kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, elektronik, lepas tu kejuruteraan mekanik. Okey, itu je dulu mula-mula. Sekarang ni dia ada banyak kejuruteraan komputer, kejuruteraan mekatronik, mechanical. Lepas tu kita ada lagi kejuruteraan komputer, sains komputer, banyaklah. So bukan itu saja yang ada. So awak tengok dunia sekarang ni dengan STEM ni banyak sangat kerjaya yang tumbuh macam cendawan tumbuh lepas hujan. Okey, ni ada lagi tentang kerjaya jurutera. Cikgu kongsikan lagi ya. Okey, antaranya adalah jurutera robotik, jurutera perubatan, jurutera pertanian. Awak tengok macam sektor pertanian ni biasa-biasa je kan. Tetapi bila dia dah makin luas dalam bidang STEM ni, dia dah jadi kejuruteraan pertanian. Ada orang tak minat kan, alah cikgu kalau pertanian ni takkan nak buat kebun semua kan. Tak, sekarang ni kita kalau kejuruteraan pertanian ni dia buat tentang teknologi macam mana sektor pertanian tu berkembang. Contohnya bagaimana buat jentera untuk penanaman padi, apa tu bagaimana sistem penanaman. Contohnya macam sekarang ni fertigasi kan. Itu semua bawah kejuruteraan pertanian. Okey, kita tengok juga kerjaya STEM yang lain-lain yang ada. Okey, mereka pemain video iaitu gaming, saintis data. Okey, perisian ni contohnya awak beli laptop ada perisian Intel, ada Microsoft Word, ada Microsoft. Semua itu perisian-perisian tu mesti ambil STEM. Awak akan buat coding. Kalau awak ambil sains komputer, awak tingkatan 4 dan 5 awak akan buat coding. So di situlah awak akan mengatur coding itu menjadikan satu perisian. Okey. Seterusnya pengatur cara komputer. Ni semua bawah komputer. Bila STEM ni meluas, banyak sangat kerjaya menggunakan komputer dan awak semua pun guna komputer. Sekarang kita ada pandemik COVID-19 ni, so kita menggunakan aplikasi online. Semua aplikasi yang ada tu semua adalah kerjaya bawah bidang STEM. Awak tengok sekejap ada Telegram dah upgrade, dah boleh buat video. Cikgu dah boleh mengajar melalui Telegram sahaja, tak perlu guna Google Meet. Awak tengok bila STEM ni meluas, so dia punya kerjaya tu bertambah banyak dan orang akan menjadi kaya. Okey, selain itu ahli ekonomi. Okey, awak tengok macam ahli ekonomi ni, ahli ekonomi ni kan ekonomi, bisa ambil ekonomi je kan. Tetapi dia mesti ada juga basic STEM. Okey. Kita tengok lagi. Okey, kelayakan. Kelayakan yang pertama, mesti ada SPM. Kalau tak ada SPM, kita ada diploma. Dan kita akan sambung ke ijazah. Okey, anak-anak yang ada ni kadang-kadang dia risau. Cikgu, saya ni daripada aliran sastra, saya tak ambil bio, fizik, kimia ni. Boleh ke saya belajar ni? Boleh. Pastikan matematik dan sains awak mesti dapat A atau B. Itu paling sikitlah masuk SPM. So awak akan boleh belajar melalui kemahiran ataupun awak akan belajar masuk dalam diploma. So awak akan teruskan juga dalam bidang STEM yang mana awak impikan tu. Tapi awak mula dari bawah lah. So lambat sedikit berbanding orang yang ada SPM dia cemerlang. So dia boleh masuk matrikulasi, dia terus ijazah. So minggu yang hari yang lepas ada cikgu dah terangkan tentang hala tuju kerjaya kan. So awak dah nampak kan. So ada banyak cabang-cabang laluan kerjaya ni. So kalau dalam bidang STEM ni, kalau awak rasa awak risau lah, saya nak masuk bidang STEM tapi saya aliran sastra. Jangan risau, pastikan matematik dan sains awak dapat cemerlang. Kecuali bidang perubatan. Bidang perubatan memang tidak boleh
mesti awak dapatkan aliran sains. Sebab dia mesti fizik, kimia mesti ambil. Kalau perubatan, bio mesti. So kalau bidang kejuruteraan dan lain-lain tu boleh awak ambil melalui lepas diploma. Okey, itu tentang kelayakan untuk yang minat bidang STEM. Okey. Okey, macam mana kita nak teruskan bidang STEM ni? Okey, yang pertama, masa tingkatan 4, kita akan tentukan diri kita nak masuk aliran sains ataupun aliran sastra, ikhtisas dan kemanusiaan. So, bila aliran sains ni dah tentu-tentunya awak akan terus menjadi, awak akan ambil bidang STEM ataupun awak akan ambil bidang perubatan, iaitu sains hayat, sains tulen. Lepas tu kita ada STEM 1, STEM A, STEM B dan STEM C. Okay, bila kita tingkatan 4 ada STEM A, awak akan ambil bio, fizik, kimia. Kalau STEM B, awak akan ambil campuran. So, awak akan ambil fizik, kimia. Lepas tu awak akan ambil sains komputer. Ataupun awak akan ambil reka bentuk teknologi. So, dia ada gabungan. So, kalau STEM C pula, dia gabung dengan sastra ikhtisas. Contohnya, sains komputer gabung dengan perniagaan. Okey. Lepas tu, sains tambahan gabung dengan perniagaan. Gabung dengan ekonomi. Itu nama dia STEM C. Okey, yang lain daripada itu, contohnya awak ambil ekonomi, awak ambil perniagaan sahaja, lepas awak ambil seni visual, semua itu dalam bidang sastra, ikhtisas dan kemanusiaan. So, jangan risau awak ambil aliran. Kalau betul-betul awak nak ambil perubatan, pastikan awak berada di aliran sains. Tapi kalau awak nak minat dalam bidang kejuruteraan dan awak tak mampu masuk kelas sains iaitu STEM A, B, C tadi tu, awak boleh masuk sastra ikhtisas tetapi pastikan matematik dan sains anda mendapat paling kurang B. Itu saja. So, cikgu harap anda yang tak minat matematik dan sains ni, mulai daripada hari ni, bolehlah awak rajin-rajinkan buat latihan untuk matematik dan sains. Okey. So, tadi cikgu dah tekankan matematik dan sains. Okey. Untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, pastikan anda sentiasa mendapat markah sains dan matematik A atau B untuk pastikan anda boleh berada di dalam kelas STEM pada tingkatan 4 nanti. Okey. Yang mana tingkatan 5 yang berada aliran sastra, awak pastikan awak dapat A dan B juga untuk matematik dan sains untuk awak melanjutkan dalam bidang diploma STEM. Okey. Jadi, lepas ni awak rajin-rajinkan buat latihan matematik dan sains. Sains dan matematik ni menarik. So, jangan lupakan matematik. Matematik ramai orang tak suka kan? Tapi sebenarnya matematik kalau awak buat latihan hari-hari, dia akan menarik. Seperti awak membuat puzzle ataupun awak buat sudoku pun awak selalu main juga. Ataupun awak main game. Kan minat sampai ketagih kan? So, kalau matematik pun sebenarnya boleh jadi macam tu. Kalau awak rajin, dekat YouTube sekarang ni banyak teknik-teknik macam mana nak belajar matematik yang menarik. So, awak pilih jalan awak. Sekarang kita belajar menggunakan online. So, kita gunakan medium online tu untuk kita berjaya. Okey, ini antara pekerjaan yang tertinggi masa 2019. Itulah dia. So, awak tengok-tengok kan.
Okey, itu saja tentang kerja STEM. Nanti cikgu akan sambung sedikit tentang kelayakan dia dan juga bagaimana awak untuk belajar dekat mana ya. Okey.